Baik, terima kasih bersama dengan Bual Konti bukan sembang biasa #menjentik masyarakat. Malam ini saya Faiz Azlan sekali lagi membawakan kepada anda kalau sebelum ni cerita mengenai bagaimana Hari Kebangsaan yang bakal berlangsung. Tetapi ini selepas Hari Kebangsaan telah pun selesai dan saya bersama dengan Encik Muhammad Syawal Husin dari kumpulan tersang Kenyalang Entertainment, jurulatih koreografi. Sempena dengan Hari Kebangsaan hari 31 Ogos yang lepas, dan juga Puan Nur Syafinas Samsudin, Sekretariat Jawatankuasa Induk KCOM, bersama dengan kita, ataupun Kak Pinat. Ya, boleh bagi Kak Pinat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat Hari Malaysia, salam Hari Kebangsaan, terus kibarkan jalur gembilang. Warga Malaysia teguh bersama terus bersama dengan kita sepanjang bulan kebangsaan untuk sehingga 16 September ini. Jadi saya amat teruja dan kagum sebab apa, dua orang yang bersama dengan saya ini adalah tulang belakang, lepas tu yang berada di barisan hadapan, yang secara langsung berada di tapak dataran Merdeka untuk bersama-sama dengan ratusan ribu ataupun lebih 100,000 pengunjung yang memaparkan semangat keluarga Malaysia sempena Hari Perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Saya mula dengan Kak Pinat. Kak Pinat, tadi kita cerita awal 1 Ogos baru pindah KCOM, lepas tu terus buat untuk sambutan Hari Kebangsaan. Bagaimana permulaannya sebenarnya? Itulah, kalau nak dikirakan ni pengalaman pertama Okey. sebenarnya. Kebetulan saya ditukarkan ke KCOM atas kenaikan pangkat. Alhamdulillah. Bermula 1 Ogos. Tahniah. Thank you. Jadi bila masuk tu terus dah kena menjadi dalam jawatankuasa ni, kita saya sebagai ketua pusat sumber di sini kita berperanan untuk mencatat minit mesyuarat, perjalanan mesyuarat jawatankuasa induk yang dipengerusikan oleh Datuk KSU, Datuk Seri KSU. Jadi setiap kali mesyuarat tu saya dan juga seorang lagi pegawai, kami akan ditukarkan untuk mengambil minit mesyuarat lah. So sepanjang perjalanan tu daripada awal tu saya tak terlibat lah, tapi Betul. saya dah terlibat pada yang hari ke-11 macam tu lah, sampai yang ke hari kejadian tu saya terlibat dan berkenalan lah dengan ramai tulang-tulang belakang yang hebat di situ. Dan saya rasa pengalaman pertama yang menarik sebab melihat macam mana perjalanan satu majlis besar peringkat kebangsaan dijalankan dan macam mana kerjasama setiap agensi tu sangat-sangat komitmen setiap agensi tu sangat bagus, dari ATM, dari DBKL, semua satu pengalaman yang menarik lah dan sangat berguna untuk kerjaya saya lah di masa akan datang. Sebab apa tadi Kak Pinat cerita ni majlis besar. Kejap lagi kita bezakan bagaimana dengan acara-acara yang Kak Pinat sertai sebelum ni, seperti NGO yang akak sertai kan. Syawal, cerita mengenai koreografer mengenai Hari Kebangsaan, bermulanya macam mana tu? Bagaimana perjalanan Syawal boleh jadi pula jurulatih koreografer untuk Hari Kebangsaan, hari yang besar, hari yang penting ni, Syawal? Pada mulanya terkejut juga dapat mesej daripada pengurus Tersang Kenyalang ni, Abang Muhammad Mizi ni kan. Dia mesej saya, Syawal, awak free tak 30-31 ni? Cakap, kenapa? Dia cakap, pergi. Bila dia mesej tu? Seminggu before pergi TOT lah. Okey. Ujung bulan 7 tak silap. 7 bulan 7 kan. Dia kata, kenapa pergi jadi jurulatih? Pergi ambil gerak tari-tarian dekat Cosmo Hotel. 31 cakap, bagi saya masa saya fikir dulu sebab kita jenis tak confident kan. So macam Allah, kita nak kena ajar budak-budak ni untuk kali kedua. Biasanya dah jadi. Tapi sebelum ni ganti orang. So macam tahun ni kita apalah, kita ambil cabaran ni jugalah. So macam tengok budak-budak sama juga yang join, so kita ambil juga cabaran ni jadi koreografer. Kata macam takut-takut, tengok cakap elok je, lancar macam tak ada apa kan. Pengalaman tu dah. Pengalaman mengajar kita. Pengalaman tu mengajar. Jadinya bila dah dapat diterima, lepas tu masuk ke TOT berapa lama? Lepas tu ajar dengan siapa? Berapa ramai sebenarnya yang diajar tu? Peserta. Kalau TOT tu semua koreografer ada datang kat situ. Berapa orang? Kita tak pasti berapa orang. Okey. Penuh jugalah dewan dekat Cosmo Hotel tu. Untuk grup kita setakat hari tu 20 orang je lah yang saya mengajar untuk anak-anak saya lah, sebagai anak-anak anak didik saya lah, 20 orang je. Itu pun last minute ada juga yang tarik diri lah sebab maybe ada komitmen lain kan. Betul. Sebab kita punya tim ni bukanlah 100% penari. Ada yang dah bekerja, ada yang belajar. Campur-campur. Nampak ada pelbagai karakter yang perlu disatukan untuk menjadikan satu koreografi itu bersatu, orang kata. Betul.
nak kata nak nampak seragam tu bukannya senang. Nak berlatih lagi, berapa lama berlatih lagi. Kak Pinat berada dekat Dataran Merdeka tu dari 11 hari bulan ke macam mana? Bukan, kita berada di lapangan tu bermula daripada 26 hari bulan. Jumpalah dengan Syawal. 26 hari bulan tu hari rehearsal pertama kan. Tak, sebab kita banyak di bilik sekretariat. Masa Kak 26 Pinat kat belakang. 25 26 tu kita sibuk mengagihkan tag-tag nama untuk peserta apa semua. Jadi Kak Pinat selain daripada menyertai acara yang ni kira skala besar ni, skala mega ni, Hari Kebangsaan ni, Kak Pinat juga menyertai aktiviti kemasyarakatan. Apa bezanya dengan aktiviti masyarakat ataupun program yang skala besar ni? Okey, mungkin sebab background saya adalah orang yang bekerja dengan membuat kerja-kerja charity dan NGO. Saya ada tim NGO saya sendiri dan saya sebagai pengurusi. Jadi bekerja dengan dalam keadaan tanpa rehat ni kita dah biasa. Macam tim saya, kita biasa masuk ke kampung-kampung orang asli, ke sekolah-sekolah orang asli, kita buat program, kita make over pusat sumber sekolah semua kan. Jadi memang kita dah biasa bekerja non-stop. Daripada start kita masuk hari Jumaat malam tu, biasa kita akan bekerja sampai rehat tu non-stop. Paling-paling pun rehat 3 jam 4 jam. Jadi tekanan tu kita dah rasa macam aku dah pernah lalui benda yang lebih teruk daripada ni kan. Cumanya kita ada tim kita mengarahkan tim kita untuk buat-buat ni. Tapi di sini kita bertugas sebagai sekretariat ni, kita menerima arahan daripada pihak atasan lagi bagaimana gerak kerja tu diaturkan, dan kita akurlah, so kita ikut saja flow yang ditetapkan dan bekerja sebagai satu pasukan. So tapi beza dia tak ada banyak sebab dia still kita willing to do our job sincerely. Kita buat dengan ikhlas. Ini kita buat untuk negara. Kita terlibat untuk Hari Kebangsaan ni, nak bagi semua orang tengok, bagi semua orang happy melihat Hari Kebangsaan telah 2-3 tahun kita tak buat kan. So sama je, passion dia sama dia ikhlas. Buat tu sebab kita seronok nak buat. So we enjoy. Bila you enjoy buat benda tu, you takkan rasa merungut. Macam Syawal juga kan, masuk menari semua kan. Jadi bila buat kan, you rasa macam you happy, you enjoy. You penat, memang penat, tapi you rasa macam satisfaction dia tu bila tengok semua orang happy, semua orang gembira, you dah rasa macam okay, penat-penat tu nombor 2. Bila dah siap semua baru rasa penat kan. Masa hari kejadian tu masa sehingga hari kejadian tu memang penat, tapi penat tu tak terasa sebab kita nak keep on give our best. Satunya enjoy, duanya minat. Lepas tu kalau tak jadi. Kan. Jadi datangnya minat jadi koreografer ni, jadi jurulatih ni macam mana sebenarnya perjalanan Syawal? Kalau jatuh minat tu tak ada pun, just kita ambil cabaran sebenarnya. Sebenarnya kita minat menari. Kita minat diajar sebab kita pun masih learning lagi kan. Step-step kita nak kata profesional ni tak ada lagi. Tapi kita ambil ni sebagai cabaran kita juga. Berapa lama dah menjadi jurulatih koreografer ni? Untuk koreografer Latihan Merdeka ni 2 tahun dah, daripada 2019. So daripada grup yang sama Teresang ni lah. Sebelum ni saya join grup lain. Tapi disebabkan saya kenal Abang Mizi ni kan, dia kata macam abang percaya awak. So kita pergi je lah. Syawal akan join 16 September ni Hari Malaysia? Tak ada. Okey. Kak Pinat pun masih lagi? Sekarang ni masih, macam semalam pun ada meeting, hari ni pun ada meeting, masih mencatat minit mesyuarat juga. Dan untuk terlibat pada hari kejadian tu saya rasa tidak, sebab saya ada akan melalui proses prosedur perubatan. So mungkin saya akan cuti sakit pada ketika itu. Tapi kita membantulah di belakang tabir ni, setakat mana yang boleh kita akan bantulah. Syawal tadi cerita mengenai 2 tahun bagaimana jadi jurulatih koreografer ni. Bezanya selepas PKP ni kita beralih ke fasa endemik. Lepas tu waktu hari kebangsaan di Dataran Merdeka, siapa sebenarnya yang Syawal nampak teruja? Rasa macam, lain macam bila tengok dekat Dataran Merdeka ni, rasa berbeza dengan yang sebelum ni. Berbeza dengan sebelum ni sebab tahun ni kita tengok ramai pengunjung. Macam penuh. Kita ramai datang pukul 5 pagi kan. Ada yang seawal jam 4 pagi dah turun dah. Kita pukul 5 pagi sampai LRT Majami tengok ramainya lautan manusia ni. Macam mana kita nak limpaskan kita pergi ke dataran tu? Susah gila. Betul. So kita terpaksa cari rela untuk bawa kita ke tengah. Dengan tunjuk pas, kita lepas ke jalan. Tu macam teruja tengok pengunjung lah. Semangat diorang nak merdeka kan. Selepas 2 tahun tak ada persembahan Hari Merdeka ni. Nampak orang yang bertungkus lumus untuk menjayakan Hari Kebangsaan ni. Kak Pinat pula dari bahagian sekretariat, tahun ni berbeza. Sangat. Saya tak tahu pengalaman yang sebelum ni sebab daripada perbualan saya dengan staf-staf sebelum ni memang penat, dan kelainan pada tahun ni terlalu ramai, terlalu sangat macam Syawal kata, terlalu ramai. Macam kami petugas Kekom, kami berada di Hotel Primera dan kami bermula kerja daripada 9 malam.
Dan kami tidak tidur sampai ke pagi, sampai ke habis program. Sebab kita packing goodies semua di hotel semua pukul 9 pagi start, and then pukul 2.30 kita dah siap packing. Kita diberi masa dalam sejam macam tu, balik tukar baju korporat untuk esok punya event. So balik kat bilik, tukar baju sekejap je, terus turun balik, loading barang, angkat daripada hotel tu tingkat 6 tu, pergi ke loading ke lori, kemudian naik bas pergi ke dataran. Kita orang pergi pukul 4 pagi, masa tu dah pack. Memang dah dataran ramai. dah pack. Sangat, Dalam sangat. pukul 4.30 tu polis dah terpaksa lepaskan. Tenter dah lepaskan. Sedangkan masa pukul 10 malam tu KSU ada turun. Datuk Seri KSU ada turun, dan pada masa tu bos kita yang berada di sana dah laporkan dalam kita punya WhatsApp group, dah lautan orang dah akan beratur kat situ. Risau ramai. Dah ramai. So pada masa tu dia orang menyangkakan ada bunga api. So ramai dah tunggu. Untuk tengah malam tu kan. Tengah malam. Jadi dah agaknya tak ada bunga api, dia terus tunggu sampai pagi. So menjelang pukul 4 tu kita masuk. Masa kita duk letak goodies bag di grandstand punya seat tu, masa tu dah tengok dah kecoh. Rupanya orang dah mula masuk pukul 4 pagi tu. Orang mula masuk. Panjat besi. Okey, dah panjat-panjat besi. Jadi polis pun dah tak boleh nak control crowd. Kita lepaskan masuk. So masa tu kita penat, tapi rasa macam, wish, macam mana esok pagi. Kita excited nak tunggu suasana esok paginya tu. So masa tu penat, memang penat lah. Lepas tu buat juga kerja, tak ramai dia orang yang sama yang kita buat kerja kan, tapi enjoy lah. Memang penat, tapi kita rasa macam bila tengok masyarakat datang menjerit-jerit, Malaysia benda tu, rasa semangat lah, rasa macam semangat tu datang, terus datang. Betul. Nampak berbaloi. Berbaloi daripada apa yang telah pun dilakukan pada pasukan-pasukan hari perarakan di dataran mereka. Rasa Daripada macam 26 tu kan kita dah start biasa kan, 26, 27 hanya rehat. Juga pengunjung datang kan. Hanya rehat 29 hari bulan tu je kita rehat. Yang itu daripada pihak Sekretariat KECOM. Daripada pandangan yang menyertai sebagai jurulatih, sebagai peserta, bagaimana sebenarnya persiapan, lepas tu training, bila masanya sebenarnya, berapa hari sebenarnya diperuntukkan, dan juga masa training tu dari pukul berapa sampai pukul berapa? Training untuk kumpulan saya Teresang Kenyalan ni kita ambil 2 hari je, Sabtu dan Ahad. Tapi buat kat mana training? Dekat studio. Okey. Studio. So, rehearsal selebihnya kita buat kat Dataran Merdeka. Tapi kalau ikutkan latihan ni sekejap je, sebab budak-budak masing-masing bagi komitmen, semangat nak sambut Merdeka tu ada kan. So masing-masing kita dah cakap, kita letak diri kita sebagai penari untuk pamerkan gerak tari kita dekat masyarakat. Nak sambut Merdeka ni, dah 2 tahun tak ada sambut Merdeka, kita bagi all out. Yang yang join persembahan tu, yang ikut tu rata-ratanya umur berapa tahun? Rata-rata semuanya bawah 25 tahun. 25 tahun ke bawah lah. Ke bawah. Yang muda-muda student lagi. energetik lagi. Tu bila kita tengok semangat dia orang kan, budak-budak ni non-stop. Bila rehearsal tu dah habis tu, dia orang buat lagi. Lepas postmortem kena lagi, sebab kita rasa macam dah pukul 11, pukul 12, semangat kita lain tau. Rasa macam budak-budak ni lagi dah pukul 3 pagi dah bangun, sebab dia 4.30 tu dah kena gerak daripada luar. Ini satunya sebab payment berbaloi ni. Payment berbaloi ni. Dia bukan sebab payment, semangat kita kan negara tu. Yang itu kita nak tahu tu. Saja je jentik sikit. Payment dapat banyak ke tak sebenarnya nak korek kan. Kalau banyak pun berbaloi dengan penatannya tu. Payment kira bonus lah. Betul. Dia kan setahun sekali kan. Alhamdulillah. Payment tu bulan-bulan kita buat payment. Baik. Seronok dengar daripada baru 2 orang ni kita bawa kat studio. Kalau kita bawa lagi ramai sebenarnya lagi best, lagi meriah, lagi pening. Tapi kita akan berehat seketika. Kita akan bersama dengan Syawal dan juga Kak Peanut. Sebentar lagi cerita lebih panjang mengenai Hari Perarakan di Dataran Merdeka sempena Hari Kebangsaan 2022. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ni dalam Bual Konti. Setelah 2 tahun kita tidak dapat menyambut Hari Kebangsaan dengan cara yang lazimnya kita lakukan sejak bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah, pada tahun ini saya mengajak seluruh keluarga Malaysia, daripada individu, keluarga, organisasi, komuniti dan rakyat seluruhnya, agar menzahirkan cara bagi menyambut Hari Kebangsaan dengan pilihan sendiri, melalui sajak, melalui nukilan, penulisan, melalui TikTok, rakaman, posting dan sebagainya. Yang pentingnya seluruh keluarga Malaysia perlu menzahirkan rasa kesyukuran dan kebersamaan serta menampakkan kecintaan kita kepada negara kita dan tanda bersyukur kita sebagai sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat. Marilah sama-sama kita menyambut Hari Kebangsaan negara kita dengan penuh kemeriahan.
serta semangat patriotisme yang tinggi. Marilah sama-sama kita sambut Hari Kebangsaan negara kita Malaysia tahun 2022 yang bertemakan kepada keluarga Malaysia teguh bersama. Alright, masih lagi kita dalam bual konti cerita mengenai bagaimana patriotisme anak Malaysia yang turut bersama-sama kita merayakan Hari Perarakan sempena dengan Hari Kebangsaan 2022. Sebabnya kita cerita spesifik ni dekat Dataran Merdeka. Kita bersama dengan Encik Muhammad Syawal Husin daripada kumpulan Tersang Kenyalang Entertainment, jurulatih koreografi sempena dengan Hari Kebangsaan 2022, dan juga Puan Nur Syafina Samsudin, Sekretariat Jawatan Kawasan Induk KEKOM ataupun Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Cerita mengenai di Dataran Merdeka, kalau tadi sebentar tadi kita cerita banyak cerita mengenai bagaimana perjalanan mengenai bagaimana apa yang berlaku mengenai Hari Kebangsaan sebelum dan semasa. Okey. Tapi sebenarnya kalau nak jadi jurulatih koreografi ni, nak join Hari Kebangsaan ni, sebenarnya bagaimana caranya Syawal? Nak join kalau ikut kan, kalau senang lah, kalau yang jenis kawan-kawan ada orang dalam senang. Okey. Jenis tu dong forward je lah mesej nak cari penari kan. So kita forward mesej kepada penari-penari yang lain nak join pun boleh. Sebab kita terbuka je kepada orang awam. Terbuka untuk orang awam, tapi sebenarnya kita bagi tahu dulu dekat rakan-rakan yang ada dekat grup WhatsApp. Kita ambil kawan-kawan kan? kita yang boleh nak join, yang nak letak diri diorang kan. Kalau rasa diorang tak boleh nak commit, kita buka lah kepada orang awam. So masa tu penyertaan ramai tak yang nak join ataupun memang dah ada? Kalau ikutkan ramai. Okey. Tapi bila kita bagi masa dengan latihan tu, kalau diorang tak boleh nak hadirkan diri waktu tu, kita tak masa tolak lah. Okey, kebanyakannya freelancer ataupun kerja sepenuh masa yang join tu. Grup kita ni kebanyakannya diorang ada kerja kiki diorang sendirilah. Diorang buat part time lah. So untuk join Merdeka ni kan mungkin dia nak semangat Merdeka tu juga kan. So kena sambut jugalah. Tapi seronok sebab diorang boleh nak menyahut cabaran dalam masa yang sama di Hari Perarakan kan. Kak Pinat, berapa ramai sebenarnya sekretariat yang bersama-sama untuk Hari Kebangsaan pada 31 Ogos yang lepas? Okey, kalau main sekretariat kita di KEKOM lah. So kita kebetulan saya di bahagian khidmat pengurusan. So di sini ada bahagian khidmat pengurusan ni anchor lah kepada Datuk Seri KSU untuk menjalankan pelaksanaan pada hari tu, bermula daripada mesyuarat dan juga mempengurusikan beberapa mesyuarat lain. Dia ada di dalam jawatankuasa ni ada banyak. Ada jawatankuasa promosi, jawatankuasa banyak. Anggotanya berapa ramai? Ramai lah saya rasa. Sekali buat minit tu berpuluh-puluh orang nama kehadiran mesyuarat itu yang kita rekodkan. Yang offline yang kita ada Zoom meeting semua tu kan, ada juga pegawai-pegawai dia yang di pejabat tu yang 4 orang 5 orang join kan. So saya rasa memang ramai lah sebab dia bukan satu event yang kecil, dan setiap jawatan kuasa ni pun dia ada banyak, macam di bawah keselamatan tu dia melibatkan PDRM, trafik, DBKL. Banyaklah kalau dibagi persembahan pembarisan melibatkan ATM, KKN kan. Dan saya rasa macam Syawal punya tim pun yang koreografer ni pun ramai yang volunteer, yang tidak tersenarai sebagai koreografer utama pun willingly to join. Sebab saya tengok ada beberapa koreografer yang ikut-ikut je, dia tak dapat payment pun. Kalau ada pun kawan-kawan je belanja makan macam tu kan. Sebab macam kata tadi, semangat untuk bersama-sama menjadi sebahagian daripada petugas di hari kemerdekaan tu kuat lah saya rasa. Sebab saya respect ramai, sebab anak saya sendiri pun macam mana nak terlibat kan, dia macam semangat dia tu lain lah. Nampak sebenarnya banyak peluang kalau rasa nak join Hari Perarakan dekat Dataran Merdeka. Contohnya pada tahun ni kat Dataran Merdeka, tahun depan tak tahulah kita buat kat mana kan. Dan sebenarnya KEKOM sendiri pun ada buka untuk sukarelawan, petugas sukarelawan. Cuma perkara tu dah dilakukan sebelum saya masuk lah. Tapi akan datang, tahun-tahun akan datang, bila dibuka untuk menjadi sukarelawan tu, rakyat Malaysia lain bolehlah mohon. Biasanya bulan sebelum saya tak pasti, tapi saya rasa memang daripada start bulan 7 tu dah start mencari dah petugas sukarelawan ni. Yang kalau kita tengok di Hari Merdeka tu,
petugas-petugas sukarelawan ni dia mengagihkan roti, air mineral beribu-ribu. Kita dapat 50,000 roti yang kita nak kena agihkan bermula daripada 26 hari bulan tu. Nampaknya ramai lah. Jadi ramai. Istimewanya menjadi sukarelawan ni, macam Syawal kata tadi, kena ada pas. Dia akan diberi pas untuk masuk. So bila pukul 5 pagi 6 pagi you sampai, tak boleh masuk sebab tak ada pas kan. So dia samping bertugas, kita boleh dapat special pass lah untuk kita masuk dan berada di dalam. Walaupun kita tak boleh duduk dekat grandstand ke, tapi still kita berada di bersama-sama dengan Khayalak sebagai petugas dalam di situ. Pekarangan tu pun dah seronok dah. Betul. Kalau cerita mengenai sebelum dan semasa, orang boleh cerita. Tapi kalau selepas, daripada warga-warga yang join saja, yang menyertai saja boleh cerita bagaimana daripada perjalanannya sebelum, semasa. Jadi pengalaman menyertai hari kebangsaan tu juga merupakan satu titik yang penting. Siapa yang nak join volunteer lepas ni kena tunggu tahun depan. Banyak lagi program. Betul, banyak volunteer, banyak cabang. Saya rasa keselamatan ada semua. Betul. Kalau semua sebenarnya social media aja orang post. Betul. Betul. Taib je volunteer hari kebangsaan mesti ada kan. Betul, ramai memang. Ambillah peluang tu sebab itu akan dapat. Follow JKKN. Betul, JKKN pun ramai kan. So boleh je. Syawal cerita mengenai bagaimana nak menyatukan kumpulan-kumpulan ni, nak jadikan satu step koreografer yang menjadi, yang bersatu, yang tariannya semua sama. Macam mana sebenarnya nak kumpulkan tu? Nak kumpulkan tu sebenarnya tak ada masalah pun, tak jadi masalah sebab masing-masing kalau dah minat menari, kita kena hafal juga lagu. Hafal lagu, kita ingat step, kita jalan. Maksudnya sesiapa yang tak ada tarian asas pun boleh join? Boleh. Asal ada minat. Dia minat nombor satu. Kita dah letak diri kita jadi penari, mesti ada minat. Kalau tak letak, kalau sekadar untuk nak show off, tak jadi apa. So, macam menari tu kita kena senyum dan kita dapatlah pupuk semangat diorang tu kan. So macam budak-budak semangat sikit nak menari bila kita menyanyi. Sebab kita ni merdeka kan, bukan pertandingan. Kalau sebab kita nak tunjuk dekat orang ramai yang kita persembahan kita semangat untuk ciptakan negara ni. Jadi tarian-tarian tu jurulatih, ketua jurulatih yang pilih, yang buat. Lepas tu bagaimana diajar dalam TOT tadi ceritanya, diajar dalam TOT, lepas tu dipecahkan kepada peserta-peserta. Lepas tu peserta-peserta adaptasi jenis-jenis tarian tu, berapa banyak jenis tarian yang diajar? Yang diajar tahun ni 3 saja. Macam sikit, tapi maybe sebab dia punya masa tu, masa tarian tu yang menjadikan dia macam lama sikit. Sebab kita pun ada gerak tari kita, nak buat bunga. So setiap kali persembahan pun nak kena standby. Lepas tu katanya masa training itu saja tarian yang diajar, tetapi bila dekat dataran tu ada tambah-tambah sikit. Ada tambah-tambah. Itu standard lah kalau kita join mana-mana event kan. Kalau berkaitan dengan event besar ni, dia mesti ada perubahan. So kita kena get ready kat situ jugalah. Ketua jurulatih ada lah kat situ. Ada, mesti ada. Sebab diorang nak kena kombinasikan kita semua. Nak buat bunga untuk pola tarian. Habis berbeza dengan kumpulan yang lain, ataupun bila tengok step kumpulan sana pun macam sama je step. Dia akan sama, cuma bentuk dia berbeza. Kita akan bagikan kita punya segmen kat tepi-tepi. Saya kalau bab menyanyi di bilik karaoke tahulah. Tapi kalau bab tarian ni jangan disuruh. Jangan diajar. Nanti kan tak jadi apa, nanti suruh berjoget. Buka sikit, sabar je. Kak Syafina, Kak Pinat, cerita mengenai bagaimana sambung mengenai perjalanan di Hari Malaysia nanti. Dah bermula? Persiapannya bagaimana? Persiapan dah bermula. Semalam ada Datuk Seri KSU ada buat meeting dengan SUK Kerajaan Melaka semua. Dan pada hari ni semalam juga Datuk KSU turun ke Melaka untuk melihat persiapan. Saya nampak Datuk Seri KSU sangat-sangat memberi komitmen yang tinggi lah. Dalam kesibukan dia semalam, dia rushing pergi ke Melaka untuk melihat lokasi dengan kerajaan, SUK Kerajaan Negeri semua kan. So dah nampak lah dia betul-betul bersungguh-sungguh. Ada yang boleh dikongsi tak Kak Pinat? Ke rahsia-rahsia lagi untuk Hari Malaysia ni? Tak ada, tapi saya difahamkan tema dia ialah berpakaian 60-an. Betul. Berpakaian 60-an. So agak interesting lah kat situ, kita boleh tengok kepelbagaian masyarakat yang datang kat situ kan. Dan dari segi persembahan tu saya tak ada maklumat melanjut lah, tapi dari segi komitmen tu kita dah nampak bagaimana komitmen Kerajaan Negeri Melaka pun sangat bagus lah, memberi komitmen dan membuat perancangan, menyediakan pentas dan segala kemudahan di sana lah. Saya nampak ada persiapan di situ lah.
Seronok kalau kita harapkan daripada Hari Kebangsaan 31 Ogos terus kepada 16 Betul. September nanti. Ramai-ramai kalau dah ramai yang berkumpul dekat Dataran Merdeka 31 Ogos, kita harapkan lebih ramai lagi yang berkumpul pada 16 September nanti. Melaka kan Lokasinya ramai jugalah di lokasi? Melaka, di sekitar Dataran Pahlawan tu. Okey. Okey, baik. Nanti kita akan, sudah semestinya promonya akan berlangsung dari semasa ke semasa. Kena tengok di televisyen dan dengarkan di radio yang akan berkumandang sepanjang masa sehingga ke 16 September nanti. Menjelang 16 September, Syawal, mungkin ada ucapan untuk Hari Malaysia. Yalah, kalau ikut rasanya tadi sebelum awal-awal kita borak, patutnya join 16 September. Patutnya kena ikut, tapi last minute cancel. Jadi untuk 16 September ni harapan Syawal untuk hari 16 September nanti. Sebagai anak Malaysia, ayo ciptakan negara kita, hayati dan hapuskan rasuah, jalankan tanggungjawab dengan amanah. Keluarga Malaysia teguh bersama. Keluarga Malaysia teguh bersama. Sematkan dalam diri kita tu walaupun bukan di bulan kebangsaan. Kak Pinat, sebelum kita mengakhiri Bual Konti pada malam ni, rasa-rasanya untuk tahun depan join lagi tak? InsyaAllah. Kalau InsyaAllah. masih di Kekom, saya akan join. Tapi Kalau bukan di Kekom lagi pun saya join. akan join juga. Kita ada sukarelawan kan? Kita akan apply volunteer. untuk sukarelawan tu. Mungkin boleh bagi sedikit hint bagaimana nak join volunteer. Selain daripada orang kata tadi kita boleh Google volunteer kan. Kot ada Biasanya maklumat rasmi akan disalurkan melalui media sosial kita jugalah. Di Facebook akan ada hebahan, di laman web kita. So, biasanya isi link je. Sekarang kan mudah kan. Isi link je, kemudian sekretariat akan kontak sukarelawan untuk bertugas nanti. Sentiasa semak laman web kementerian yang bertugas untuk pastikan kita sentiasa update dengan aktiviti-aktiviti semasa. Nak join volunteer, macam-macam program sebenarnya, bukan setakat Hari Kebangsaan. Selain Hari Kebangsaan pun ada program yang diwar-warkan di laman web kementerian. Jadi pastikan pergi ke Facebook pun ada. Kena tengok, pastikan sentiasa update dengan perkembangan semasa yang berlaku. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Syawal dan juga kepada Kak Pinat. Kak Pinat, harapan untuk Hari Malaysia ni? Harapan untuk Hari Malaysia ialah mudah-mudahan di Melaka berilah sokongan rakyat Melaka, Johor, saya rasa Singapura pun akan turun ramai kan. Turunlah beramai-ramai, insya-Allah. Dia satu perkara yang baik sebab kita mempromosikan pelancongan negeri Melaka juga. Dalam negeri Melaka, negeri bersejarah, dan anak-anak Malaysia yang berada di sana teruslah cintailah negara kita sebab kita dah berumur ni, kita akan mewarisi negara kita dekat generasi muda. So kena kuat semangat, kuatkan mental, pergilah lihat penyatuan kita sebagai rakyat Malaysia. Di mana-mana juga event yang kerajaan buat, support lah. Jadi ada sekolah kat situ kan. Ambil cuti tu. Sekitar kawasan tu lah akan dipenuhi dengan, sebab Hari Malaysia tu 16 September, hari Jumaat. Sabtu, Ahad sambil tu boleh bercuti. Betul. Dekat Melaka tu. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad Syawal Husin dari kumpulan Tersang Kenyalang Entertainment, jurulatih koreografi sempena dengan Hari Kebangsaan 2022 31 Ogos yang lepas, dan juga Puan Nur Syafina Samsudin, Sekretariat Jawatankuasa Induk Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kekom, terus bersama dengan kita dalam Bual Konti, cerita mengenai semangat patriotisme anak Malaysia. Kalau dapat kita simpulkan, kita gambarkan, terima kasih banyak-banyak kepada semua, daripada yang lapisan atas sampai yang ke bawah, sentiasa bersama-sama, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, menjayakan Hari Kebangsaan 2022. Tapi bukan setakat di situ sahaja terhentinya, sambung pula ke Hari Malaysia 16 September nanti yang akan datang di sekitar Dataran Pahlawan, Melaka, untuk sambutan Hari Malaysia, dan seterusnya. Terus sematkan dan tanamkan dalam diri kita, keluarga Malaysia teguh bersama. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Hazlan. Bual Konti bukan sembang biasa. #menjentik masyarakat.